Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kitab Tauhid dengan maksud untuk kemurnian akidah Tauhid. Sebab kitab yang kita gunakan sebagai teks ini, seperti yang kita semua maklum, dari segi metod yang digunakan, sebenarnya metod yang digunakan oleh Nabi untuk menerapkan Tauhid kepada para sahabat itu, yang mana kaedah yang digunakan cukup simple, tidak melalui istilah-istilah yang berat untuk difahami itu. Sebab tu kalau kita perhatikan metod dia, setiap tajuk mesti disertakan dengan dalil, sama ada Al-Quran ataupun hadis, dan berasas daripada dalil itulah maka dibuat perbincangan. Sebab tu saya sendiri pun setiap bab tu saya sebut. Contohnya kalau dalam bab yang ke-11 ini, kalau kitab saya ni muka surat 136 lah. Mungkin dia ada berbeza kitab awal dulu, beberapa nombor berbeza. Kalau kitab saya ni 136, muka surat 136, sama? Tak sama 147. Kalau dulu 147, bab yang ke-11, yang mana dalam bab ini dikemukakan dalil ayat Al-Quran 1 ayat dan dalil hadis 1 hadis untuk perbincangan ini. Jadi pada pagi ini sebenarnya kita akan bincang dalil pertama di bawah tajuk menyembelih binatang kerana Allah tidak boleh dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah. Jadi tajuk ini sebenarnya, sebelum kita pergi pada perbincangan secara detail, perlu difahami bahawa perkara ini diberi penekanan oleh Nabi. Sebab sahabat Nabi ni dia hidup di dua zaman. Zaman jahiliah, ketika hidup mereka bergeluman dengan syirik itu. Kemudian bila mereka masuk Islam, maka berlaku perubahan lah. Jadi setiap apa yang hendak mereka lakukan, khususnya dari sudut sembelihan, Nabi sangat jaga. Jangan mana Nabi tak pernah pergi sembelih binatang di tempat yang dulunya mereka sembelih binatang dengan maksud untuk dipersembahkan kepada berhala. Sebab apa? Sebab kukuk mana pun dia akan terlintas tu. Bila pergi itu dia terlintas sejarah lama dia, takut mengganggu niat dan fokus itu. Di sini Nabi nak mengajar kita bahawa fokus kepada Allah ni perlu kita jaga dalam ibadat kita. Jangan ada sedikit pun bunga-bunga syirik itu terganggu semasa kita melakukan ibadat. Maknanya persekitaran kita itu, termasuk pada tubuh badan kita dan persekitaran kita, tidak boleh ada sesuatu yang boleh memalingkan daripada akidah tauhid pada akidah syirik. Apa saja. Di situlah sebenarnya sebab zaman Arab jahiliah ni, azimat ini dia menjadi kehidupannya. Tradisi yang sudah tertanam dengan begitu kukuh, pemakaian azimat, sehingga pada binatang pun ada. Kalau binatang dia panggil watak, kalau kepada anak-anak dia panggil tamimah. Itu sebenarnya azimat lah. Banyaklah kalau kita baca ada sejarah Arab ni, misalnya tulang binatang, tumit arnak, tulang arnak, bahagian tumit itu adalah kepercayaan dia. Itu. Dan semua itu dijampi oleh bomo. Itu kehidupan masyarakat. Semua nak berniaga dalam kedai tu, semua dia ada azimat. Dengan saya tu ada khusus buku Syiah lah.
Syiah ni kalau dalam bab azimat luar biasa peliknya. Bayangkan setiap hari tu orang yang nak guna azimat kalau dalam ajaran Syiah ni, hari Jumaat lain azimatnya. Maknanya dia kena ada 7. Hari Ahad lain azimat. Dia kena mana tak hari Jumaat tidak boleh digunakan untuk hari lain. Siapa begitu sekali? Kaya lah tu umumnya. Tu ya sebenarnya pendapat tu ya. Tapi kok mana pun berkait dengan akidah secara langsung, Islam tak benar. Sebab dia boleh mengganggu kebergantungan kita kepada Allah SWT. Apa saja. Sebab tu bila ada pihak yang tak apa anak dia pun tak ada hari ni. Dia ni ayah dia lah ni. Ya kita sebut secara umum lah. Dia pergi ke Mekah, dia beli kain kelambu Kaabah 40,000. 40,000 tu kecil lah saiz, tak sampai 1 meter. 40,000. Ayah dia ni kaya lah, kecil lah 40,000 tu bagi dia tu. Kita yang rasa besar ni. Jadi dia ambil semua kopiah anak dia, dia tetah ni, dia masuk kain kelambu Kaabah sikit. Jadi anak dia rasa pelik lah. Apa faedah gitu? Bapa tak buat kopiah dengan kain tu lalu? Anak dia tanya saya. 2 kali dia tanya. Kenapa ayah dia buat? Dan boleh ke buat begitu? Saya kata kenapa ayah buat tu kena tanya ayah lah. Saya tak nak ayah. Tapi boleh ke buat begitu? Bagi saya tak boleh. Bagi saya tak boleh. Sebab apa? Pertama sekali Nabi pun tak buat begitu. Atau mula-mula sekali. Sebab itu dia berkait dengan apa? Berkait dengan akhlak ke? Berkait dengan akidah? Berkait dengan fiqh? Tak berkait dengan akidah. Isu kepercayaan tu. Apa kepercayaan dia sehingga dia masuk ke kain kelambu Kaabah dalam kopiah? Saya tak kata syirik, jangan silap faham lah. Cuma orang kita ni dia mudah buat begitu. Ada tu kepercayaan dia tu. Jadi rupanya kepercayaan dia ni apa? Bila selepas tu ayah dia kata nak ambil berkat. Sebab itulah kita kena fikirlah, dia Saudi dia jual ke kain kelambu Kaabah ni? Tak jual. Dia tak perlu nego tu, dia nego minyak tu cukup dah untuk kaya negara dia tu. Tidak duk kaya dah jual kain kelambu Kaabah tu. Karuk tu. Sebab tu saya kata orang kita ni dia mudah. Tak fikir dah munasabah ke nak jual kain kelambu Kaabah. Dia letak dalam muzium tu hak berkait dengan Kaabah. Dia ada khusus muzium Kaabah tu. Boleh pergi buat lawatan kalau dia buka. Tiba-tiba jual tu, itulah benda-benda gitu. Maknanya mudah kena tipu. Isu orang panggil memperdagangkan agama ni bukan berlaku di Malaysia saja. Di bumi, tahun tumpah darah Nabi pun boleh berlaku. Ni pokok orang nego ni. Sebab kalau tempat kita, ni air sebotol ni, daripada RM1 jadi RM30. Sebab apa? Dimasukkan Quran 30 juz. Jadi mahal, naik harga. Cara-cara itu sebenarnya tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Jangan buatlah begitu. Sebab tu dalam agama hak kita duk belajar tauhid ni, tujuan apa? Asasnya, objektif paling utama, maqasid paling utama ialah kita nak ikat diri kita ni supaya kita hanya terikat kepada Allah, jangan terikat kepada benda lain. Walau apa saja. Padahalnya kalau kita tengok, kalau kita baca falsafah, dengan saya tu ada buku, dia tajuk buku ni dia panggil Fiqh Doa dan Zikir, 2 jilid. Saya tak tahulah kalau terjemah jadi berapa jilid. Sangat menarik. Mana setiap doa Nabi dia bincang, dia sebut falsafah dia macam mana. Apa tujuan? Kenapa nak naik kenderaan baca begini? Mana kalau kita baca 2 jilid kita boleh buat satu kesimpulan aja. Kesimpulannya apa? Islam melalui lidah Rasul nak ajar kepada kita setiap apa yang kamu buat, kamu kena bersambung dengan Allah. Jadi bagaimana kita nak sambung kita dengan Allah, kita panggil hablum minallah itu melalui zikir, melalui doa. Sebab zikir, doa hak Nabi ajar, semua dia sebut nama Allah. Itu maknanya tauhid. Itulah makna tauhidnya. Apa-apa Allah. Apa saja Allah. Itu makna tauhid. Jadi hak kita belajar ni teori, sejauh mana kita praktikkan dalam kehidupan kita, tu kita kena muhasabah lah. Cuma kena faham terlebih dahulu. Kalau tak faham bahayalah. Baik. Saya baca semula lah. Pada bab sebelumnya telah disebutkan mengenai larangan menyembelih binatang korban untuk selain Allah. Dan bahawasanya hal tersebut merupakan syirik akbar.
yang boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam itu. Maknanya yang merosakkan akidah tauhid. Sembelih binatang sama ada dalam bentuk nazar ke, bukan niat kerana Allah itu. Maka dalam bab yang ke-11 ini, sebagai lanjutan kepada bab sebelumnya, disebutkan larangan terhadap wasilah, yakni perantaraan yang boleh menyebabkan seorang itu, yang boleh menghantarkan seorang kepada syirik besar. Ini lantaran tempat yang digunakan oleh orang-orang musyrik dalam penyembelihan korban untuk tuhan-tuhan mereka. Tempat mereka tersebut termasuk dari syiar syirik. Sehingga kalau seorang Muslim menyembelih korban di tempat tersebut, walaupun niatnya adalah kerana Allah, maka ia pun akan tetap dikatakan tasyabbuh. Ulama tak kata syirik, tasyabbuh. Yang ini menyerupai orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan tadi. Saya pun tak pergi, rasa nak pergi juga. Adalah orang yang kenal tempat tu di Besuk. Dia ada tempat dulu orang lepas nazar tu sembelih binatang, bukan kerana kubur. Kubur apa dia panggil? Pokku apa? Adalah tempat tu. Memang terkenal. Dia ada buat khusus di kawasan perkuburan tu, tempat sembelih binatang, bernazar untuk wali dalam kubur tu. Mana dalam sejarah orang Melayu ni ada berlaku begitu. Saya pun tak pergi lagi, rasa juga nak pergi tengok. Sebab kalau tempat Tok Selehon ni kita pergi dah tengok. Jangan silap saya sebut gitu, bukan kata Tok Selehon tu syirik. No, ayatnya cara tarikat masuk dalam kubur tu kan, duduk zikir dalam kubur tu. Saya pergi tengok. Masa tu dia boleh buka pintu dia tu. Lepas tu dia kunci dah, tak boleh masuk dah. Saya pergi tengok. Baik, jadi sebelum saya pergi kepada nas yang pertama, ni saya catat di sini. Sebab dalam beberapa kitab yang saya rujuk, tajuk seperti ini sebenarnya dia sentuh dua perkara. Isu ini menyentuh isu sembelihan yang berkait sembelihan yang diniatkan bukan kerana Allah, dan tempat itu pun tidak boleh digunakan. Kena ingat, tidak boleh digunakan itu bukan mutlak. Sehingga sampai satu ketika boleh digunakan. Cuma peringkat awal tu takut, sebab setengah-setengah sahabat ni bila dia masuk Islam, masih ada lagi tu sakit baki tu. Dia bukan boleh buat sekaligus tu akidah tu. Maknanya orang-orang yang baru-baru memeluk Islam ni, baru keluar daripada zaman kufur, zaman syirik ni, kita tidak boleh dekatkan dia dengan cara hidup lama tu. Khususnya yang berkait, tempat khusus yang berkait dengan syirik. Tak boleh. Contoh kita kata gereja, bila dibeli, dibuat masjid. Tu tak apa. Sebab tu jelas dia akan buat semua tu, dia punya syiar-syiar dia tu. Buat semua. Boleh. Kemudian orang yang pergi situ, orang Islam yang sudah terdidik dengan lama dah. Tapi kalau orang baru-baru, dia akan lenggak tu. Mata dia ke atas. Walaupun tak ada Yesus tu, Yesus tu, tapi dia akan tengok. Dia tertengok. Hak tu Nabi tak mahu tu. Lama duduk tengah semaya tu, tengok situ. Tu Nabi. Ni pun begitulah juga. Ketika sembelih tu sebut nama Allah, dia akan teringat tu. Dia panggil popok ni, dia panggil hudasa u'ahdin bi kufrin. Orang yang baru-baru berpisah dengan kufur tu, dia tak boleh bawa pergi tempat tu. Sebab hal tu tempat khusus syirik tu. Kalau dia sebelah belakang, sebelah tempat lain. Sebabnya Nabi larang ni, di zaman selepas tu Nabi benar. Nabi benar pula. Bila sahabat sudah terdidik dengan baik, mantap dah akidah tauhid, syirik tu sudah tercabut semuanya. Kalau dia pergi pun dia tak akan teringat dah, tidak akan terganggu dah hati dia dengan amalan syirik. Nabi benar. Tepat tu. Tapi mana tepat tu kena modify lah, kena ubah lah cara dia tu, tak boleh lah. Sebab kalau dia buat tu sesuai untuk agama dia, kita kena ubah. Tapi semata-mata tempat boleh digunakan. Cuma larangan ini untuk peringkat awal. Seperti Nabi larang pergi ke kubur perempuan. Itu sebagai pendidikan. Sebab perempuan ni zaman jahiliah, bila dia pergi ke kubur, apa yang dia buat? Jadi perempuan-perempuan yang kita kata sahabiah tu, sahabat perempuan tu, jadi yang baru-baru berpisah dengan kufur itu, bila dia pergi kubur tu, kuku ada lagi tu amalan-amalan lama. Nabi, sebab tu Nabi peringkat awal Nabi tak benar. Tapi selepas tu Nabi benar pula. Apabila mereka sudah terdidik dengan cara sunnah itu. Ni pun begitulah juga. Baik. Isu ini menyentuh dua perkara lah. Orang yang baru berpisah dengan hidup jahiliah. Ni sebenarnya Nabi tak benar ni berkait dengan orang yang baru berpisah dengan zaman jahiliah. Jadi orang lama-lama dah tak apa. Tidak akan terganggu dah, dia punya konsentrasi dia tu dengan syirik tak akan terganggu, tak akan bercampur bau dah. Yang kedua, terbayang pada minda amalan syirik,
khususnya bagi orang yang ada pengalaman hidup dalam zaman syirik itu. Itu tujuan dia. Kita kena faham ni. Maksudnya apa? Maksudnya dalam isu syirik ni Nabi sangat serius, sangat sensitif. Mana Nabi tekan semua dalam bab ni, jangan ada. Sebab itulah kita tak jumpa lagi akan datang ada lah. Mana Nabi suruh buat semua. Siapa ada sahabat Nabi tu ada ni gelar buat daripada benang. Kalau tu bawa buih, tak sebi kena nyakit busung, nyakit buncit perut tu. Nabi kata tahliah pun jadi sebut mana Nabi faham lah tu. Nabi buat, Nabi suruh buat cincin kan, Nabi suruh buat. Kalau ada kayu kokar tu katak aja lebur kan. Kalau ada masa tu tak ada lagi. Mana bid'ah tu tak ada lagi masa tu. Bid'ah kayu kokar ni, kayu kokar ni berbahaya, berkait dengan akidah tu. Na'udzubillah, jangan terlibat lah. Nabi begini ya. Ada pengalaman kita baca kitab ni, sebab dia perkara ni bila berlaku sekali, sesaat saja berlaku syirik, dia hilang semua amalan baik. Walaupun ada setengah ulama katakanlah berlaku, bila berlaku kita sedar, kita kata astagfirullah, na'udzubillah. Tu tak apalah, tu tak hilang tu. Ada ulama kata begitu. Tu kerana tersalah. Tetapi kalau perbuatan berlaku dengan sengaja kerana kejahilan, dia boleh hilang pahala. Kena mengucap semula. Itu hukum umum. Kalau kita tidak buat perinci apa, hukum umum. Boleh berlaku begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Cuba tengok nas yang pertama. Surah At-Taubah ayat 107 hingga ayat 108. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak daripada dahulu lagi. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya berkehendak kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahawa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak hari pertama lagi adalah lebih pantas untuk engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih, yang selalu membersihkan dirinya. Baik, sekali kita tengok ayat ini tidak berkait dengan tajuk tu. Kok mana pula berkait dengan tajuk ni? Bab sembelihan, tidak boleh menyembelih binatang di tempat yang dulunya pernah disembelih binatang bukan kerana Allah. Bila baca ayat ni, nampak tidak ada kaitan. Sebab itulah dia buat di bawah tu tajuk, kaitan antara ayat dengan bab yang dibuat, bab yang ke-11 ini. Apa kaitan dia? Cuba tengok di situ. Kaitan antara ayat dengan babnya adalah bahawa tempat yang dipersiapkan atau yang digunakan untuk menyembelih korban bagi selain Allah, maka tidaklah boleh bagi seorang Muslim menyembelih korban di tempat itu, walaupun niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana masjid, ini sudut persamaan dia, kaitan tu, analogi dia tu, dari segi kias lah. Sebagaimana masjid yang disebutkan dalam ayat ini, tak kala masjid tersebut dibina dengan maksud untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka dengan sebab itulah masjid tersebut menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah, sehingga tidak boleh salat di sana walaupun niatnya kerana Allah. Kita tak akan kata orang munafik buat ni niat kerana, kalau niat kerana Allah, kalau ada maksud lain di sebalik itu, niat kerana Allah tetapi nak suruh orang nampak muka tanah ni tanah ayah kita. Lagi masjid mana? Lagi masjid itulah ayah kau tu buh nama. Kadang setengah orang tu nak gitu.
Sebab tu kalau kita suruh jual tanah dia pergi bina bangunan tahfiz apa, dia tak mahu. Sebab orang tak rapuk dah tanah air dia. Sepatutnya kalau kita lah. Ni beberapa tempat lah. Sebelum PKP pun ada. Ni saya nak sebut ni caranya. Kita tak perlu dah buka pusat tahfiz baru. Yang ada ni pun cukup dah. Satu tempat 10 orang aja belajar. Tak perlu menyebabkan pihak pengurus sekolah tu pasal minta derma sepanjang hayat. Tak perlu gitu. Cukup yang ada ni bangunkan itu. Kita boleh pahala sama. Silat-silat lebih besar lagi pahala. Jadi kalau kita ada tanah, kalau kita nak wakaf, sebab ada satu tempat ni di Pasir Putih. Dia disebut begitulah. Saya kata betul ke nak bagi? Nak bagi ni siapa tukar nama? Kita sanggup tukar nama. Tak apa, bila tukar nama saya akan jual tanah ni. Dia pun senyap lah. Untuk apa jual ustaz? Saya nak pergi bina bangunan di tempat pusat tahfiz yang telah ada. Kita syurga Darul Qausar lah. Sebab apa? Kita bina di situ terus akan diimarahkan. Kalau bangunan dibina, banyak mana dah tempat. Bila dibina, tutup begitu saja. Boleh pahala ke? Dibina bangunan, tiba-tiba tidak diimarahkan. Terbengkalai begitu. Pada siap dah. Bapa tu tak ada orang nak urus. Dia ingat nak urus sekolah ni mudah. Kos nak cari dengan kadang tak cukup dengan yuran. Seorang profesor sebut pada saya, dia kata mengikut kajian saya, satu pusat tahfiz tu kalau dia nak urus dengan betul, beri pendapat allowance pada guru dia secukupnya sehingga guru dia tak perlu bekerja, dia kena 1,200 bulan yuran atas seorang pelajar. Baru dia boleh urus dengan baik dengan makanannya, standard asrama. Enggak, kita 300. Lepas tu nak kelas hotel 5 bintang. Pakai logam kan begitu. Saya kata pergi bina bangunan situ. Boleh pahala. Kita hanya buat bangunan, orang lain urus. Kita nak pahala. Besar tu boleh pahala. Tak bui tanah, suruh orang buat bangunan ni, dia tidak 500,000 bangunan ni. Jadi kalau kita betul-betul nak pahala, kita buat. Walau dah ke hal tu lebih selamat, dia tidak ada riak suka, muka tak nampak. Itu cara dia. Kalau boleh buat begitu, sangat bagus. Saya sebut Darul Qausar itu bukan kerana dia tu sekolah kita, tapi kerana saya tengok dia lengkap, guru pun ramai, 14 orang guru. Nah, dari segi pengajian pun silibus tu tinggi tu. Kalau kita tengok daripada tahun pertama sampai Dauratul Hadis tu, maknanya kita tak perlu fikir semua dah benda tu. Mana kita nak sebuah pusat tahfiz tu dengan dana, dengan duit kita wakaf. Sebab wakaf tak semesti tanah. Kita akan dapat pahala lebih besar lagi. Kalau kita buat di tempat kita, tiba-tiba siap bangunan, gagal pengurusan, tutup sekolah, seperti mana banyak berlaku. Banyak tempat berlaku. Tidak jariah kita nak. Ni jariah. Jariah ni kalau gerak, kalau berjaya, diimarahkan, ni mati begitu saja. Walaupun masjid yang kita wakaf, tapi tak digunakan. Semaya maghrib 5 orang. Tu sekali dengan saya dah. Naik lift masuknya. 2 tingkat je ada lift. Kita pun naik lift hari tu. Lepas tu dia tulis itu untuk OKU. Dah OKU tak ada. Hak segar pun tak pergi sok OKU. Sejuk getah. Saya pun mikir macam mana masjid ni, rugi ni. Takut jadi gitu ya. Bangunan besar, pelajar 10 orang. Sebab apa tu? Profesor tu sebut Mansur nama, Prof Mansur. Dia kata nak bayar gaji 3,000 sebulan pada guru. Kalau guru 4 orang berapa kos? Cuba kira. Saya kira semua dah. Kena 1,200. Memang betul sungguh. Memang betul sungguh dia sebut tu. Jadi kalau kita ada dana, ada apa, wagi tepat ada dah. Mana kalau harta kita wagi tu orang lain urus sehingga berjaya, kita dapat pahala berterusan ni. Benda tak jalan. Itu cara dia. Kena ingat tu Baik. Seterusnya. Jadi kias ini dalam ayat surah At-Taubah ni, ayat 107 hingga ayat 108, Allah bukan Nabi, Allah tak benar. Sebabnya begini, di sini pun dia ada buat huraian. Nabi tidak tahu hasrat orang munafik itu ada hasrat yang tak betul, niat jahat di sebalik itu Nabi tak tahu. Allah turun ayat ni sebagai memberi isyarat pada Nabi jangan. Dengan turun ayat ni, kesan besar pada orang munafik ni. Dia kata Muhammad boleh tahu niat kita.
Dan masyarakat Islam boleh tahu ni puak-puak hok bina masjid ni ada niat tak betul. Sebab kita kena percaya pada Quran. Bila Quran kata gini, mana puak tu tak betul. Sebab tu ramai juga, sebab tu orang munafik ramai juga masuk Islam. Macam mana Muhammad tahu? Tuhan dia ayat. Tu ayat pula bahasanya sangat cantik. Kesan besar tu sebab ayat Quran dibaca pada orang kafir. Nabi setiap kali tu ayat Quran, Nabi tugas ke sahabat pergi baca pada orang tidak Islam. Mana orang tidak Islam? Kadang-kadang orang tidak Islam kalau sehari dia tak dengar Quran, dia akan tanya, tak ada ayat baru ke hari ni? Dia tanya. Tu. Jadi dari segi kiasnya, ni maknanya masjid ni tempat lah. Sembelih kerana Allah tidak boleh dilakukan pada tempat. Salat ni pun Nabi Allah tak benar pada tempat. Tempat mana? Tempat masjid yang dibina berkait dengan tempat lah. Bukan niat kerana Allah, tapi nak memporak-peranda umat Islam. Dia ada agenda yang tersirat. Tak boleh tempat tu walaupun nama masjid pun tak boleh. Hak ni nak pergi sembelih binatang ni kerana Allah, tapi nak dilaksana kepada tempat tu tak boleh. Kecuali tempat tu dibersihkan dulu, dibuat dia punya syiar syirik itu. Begitu juga masjid Dirak ni, kalau kata orang hak urus tu tak ada lah, kita boleh guna lagi masjid tu. Orang Islam semula yang urus, seperti mana gereja bila dibeli yang urus tu orang Islam, tak ada dah syiar syirik tu. Tu boleh. Jadi mana apa maksud larangan ini? Larangan ini bermaksud supaya tahqiqut tauhid. Kita nak tauhid tu biar benar-benar bersih. Tidak boleh ada unsur syirik. Walaupun sesuatu yang boleh mengganggu minda kita, khususnya pada orang yang baru masuk Islam. Kita tak terlibat ni tak terlibat, tapi demo-demo tu hudatha ahdin bi kufri, hak baru-baru itu dia akan terlintas. Sini dulu kita mari nak hari sekian-sekian dia sebut dah. Gitu kat rupanya dia ingat kau dulu. Tak sia. Maknanya kalau sudah hilang dia ingat tu bersih semua dah. Boleh guna balik tempat tu. Itu yang dia maksudnya. Jadi gapo dia sebenarnya kita bincang. Kalau kita boleh ambil poin yang paling utama, penjagaan tauhid itu mesti tidak bercampur bau sedikit pun dengan unsur-unsur. Tak boleh ada. Kalau ada benar sikit pun kena buang lalu. Sebab tu ulama kita bertekah bak gambar tak boleh. Letak dinding gitu. Kita jumpa dah sebelum ni bila Nabi semaya, tiba-tiba ada kain, bukan sejadah Nabi kain tu. Kain Aisyah tu dia adalah gambar binatang di kain tu. Kain ni kain orang bui. Nabi semaya kain tu duduk tepi. Sebelum semaya tu Nabi sila, Nabi buat tak lain. Nabi tak benar. Sebab apa? Apa masalah dengan gambar ni? Rupanya gambar ni dia merupakan pemula kepada patung berhala tu. Pemula dia lah mula-mula. Sebab tu kalau kita baca sejarah gambar ni kalau kita ambil mudah, kita ambil ni lah agama Hindu. Letak gambar di dinding Mahatma Gandhi tu. Lama kelamaan kamu dia letak apa ni, bunga lama kelamaan, buat gambar timbul gambar juga tapi timbul. Akhir sekali buat patung tu Mahatma Gandhi dan disembah sebagai dewa India sebab dia bapak kemerdekaan India. Asalnya begitu dulu pun semua buat gambar ni sebagai nak mengenang jasa orang-orang baik, supaya anak cucu kita tahu sejarah orang-orang baik di kalangan bangsa kita. Mari generasi kemudian dia rasa kau bangga lagi. Memang gitu pun hubungan bangsa dengan tokoh ni. Orang hak lama tu dia banyak tok perai lah, dia banyak tok perai hak bui. Hak bui dia punya cerita-cerita karut tu. Kita duduk di kapur tu kenali, tak ada pun cerita pelik-pelik kita kenali gijah baru jumpa. Banyaklah ceritanya, malah nak cerita tidak jadi. Kalau cerita ni sedap habis 2 jam, tak apa cerita ni. Dia kalau panggil pulara ni dia berhimna lah tu. Macam-macam. Jadi karut banyak. Lagu tu lah. Baik. Jadi maknanya kita kena faham hadis ayat ni sebenarnya dia berkait di segi analogi, di segi kiasannya. Nak ayatnya tempat kalau maksud tu tak molek, kita tak boleh guna untuk buat ibadat. Sebab tu Nabi tak bui. Allah tak bui. Jangan pergi situ. Kalau pergi situ terperangkaplah kamu. Ni pun begitulah juga. Itu maksudnya. Jadi kita kena sedarlah. Jadi maknanya timbul fitnah tu. Sebab tu kita jangan pergi. Betul ulama kata boleh pergi ke tempat ibadat orang kafir kerana nak buat kajian. Ramai mana ulama kita bila dia pergi tu lebih mantap lagi tauhid. Apakah semua orang begitu? Tak. Sebab kita ni kalau pergi saya tak ada masalah sebab kita tak pernah pun berada di zaman syirik itu.
Tapi bagi orang-orang yang baru memeluk agama Islam ataupun orang itu sudah ada dah pemikiran-pemikiran tak betul, bahaya tu kalau dia pergi. Lama dia kata, pergi pun tak ada apa pun. Manusia dengan sembah berhala jadi baik juga akhlak dia. Sudah. Memang pokok pluralisme dia masuk ke tu. Pokok pluralisme ni dia kata semua agama ingin kebaikan. Itu moto dia. Sebab tu kita pertegahkan sebelum ni pun dia kalau kita belajar hadis, orang panggil baik sebab tu ulama kita dia takrif ke baik tu apa? Sebab kalau kira baik semua orang cakap baik. Orang tidak Islam pun kata kita nak kebaikan. Baik tu apa? Kita orang Islam ni kena pakai takrif Quran dan hadis. Baik tu bukan kita ikut orang. Bukan apa ni? Baik itu bukanlah kamu menghadap wajah kamu. Laisal birru an tuwallu. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq. Bukan ikut orang. Duk tengok pada barat, tengok pada tengok Quran dan hadis. Kamu duduk di benua mana pun kalau kamu ikut Quran dan hadis, itulah albir. Itulah albir. Quran sebut. Maknanya Quran menakrifkan bir itu sesuatu yang tepat dengan Quran dan hadis. Kena rujuk semula dalam muka surat 10 tu. Ibadat tu apa maksud? Buat apa yang Allah redha. Tu panggil ibadat. Mana ibadat tu dia ada khusus, dia agak umum. Termasuk semua dalam takrif. Sangat menarik. Rupanya takrif tu ibadat-ibadat di mana kita melakukan sesuatu yang Allah redha. Takrif tu sebenarnya memang disebut dalam kitab lain. Saya baca berkenaan dengan makna ibadat ni. Memang ulama kemukakan banyak takrif, tapi takrif itulah yang terbaik. Makna kalau itu matan, takrif tu matan. Kalau nak hurah tu panjang tu. Ibadat-ibadat ni kita melakukan sesuatu yang Allah redha. Allah tak akan redha kalau tak serupa dengan Nabi dia. Dia kalau kita hurah kita boleh kata gitu. Mana mungkin mendapat redha Allah kalau bercanggah dengan ajaran sunnah, dengan ajaran Nabi? Tak mungkin. Qul in kuntum tuhibbunallah. Itulah ayat, itulah asas dia. Jadi makna kita duk belajar sunnah ni kita nak dapat redha Tuhan. Cuba fikir dah. Maknanya bila Allah kata Muhammad ni utusan aku, dia tak akan tersalah dalam menyampaikan agama. Walaupun seberat debu tak akan tersalah. Sebab aku telah letak satu prinsip dia panggil maksum dalam diri dia. Sebab itulah ulama kita bincang. Misalnya ulama kita bincang. Ada satu kes berlaku dalam peperangan Badar kan. Dalam peperangan Badar. Jadi bila dapat tawanan perang ni ramai jugalah 70 lebih tawanan perang. Nak buat macam mana? Nak bunuh ke? Kalau kita nak bebas dengan ambil tebusan, kan? Kita bincang Bukhari di Masjid Paya Ramah tu. Nah. Jadi tiba-tiba Nabi terima pandangnya Sayyidina Abu Bakar. Kita bebas tapi dengan bayar tebusan. Tiba-tiba bercanggah nampak dengan ayat 87 98 surah Al-Anfal itu. Bacalah ayat tu. Tak patut orang Islam ni. Kerana nak dunia ambil tebusan, tak bunuh orang kafir, tak patut. Rekahnya itulah maksud ayat tu. Jadi nampak bercanggah tu. Sebab saya dengar kelompok liberal di Indonesia ni dalam satu diskusi dalam internet tu, memang dia sebut tu. Berlaku percanggahan iddat, berlaku percanggahan dalam Quran SD dengan ayat 70 surah Anfal. Bercanggah. Makna Nabi ni sehingga ada kata bila Nabi berijtihad, kalau ijtihad Nabi bercanggah dengan Quran, tidak terbatas ijtihad Nabi. Contohnya tu. Mana ada salah tu. Tapi dia guna tu. Bahaya tu kalau orang kampung terima. Nabi berijtihad. Tiba-tiba ijtihad Nabi bercanggah dengan Quran. Ijtihad Nabi tak terbatas. Kalau terima tu, bahaya tu. Dia dah lihat tu. Sebab tu Maulana bincang panjang tu buat tu. Kita baca nota dia pening betul kali nak faham mana ni maksud dia ni. Nah, main-main. Kita mungkin tak kena penyakit, tak nampak lah. Tapi bagi orang kena penyakit, dia nampak. Ni kita boleh kata Quran kurang. Seolah, cuba bayangkan. Nampak molek tu sekali fikir, tak ada apa tu. Ijtihad Nabi. Dia buat semacam kaedah. Ijtihad Nabi, kalau bercanggah dengan Quran, ijtihad Nabi tidak terbatal. Apa kesan dia kalau orang terima pandangan tu? Dia mari pula contoh tu. Oh, berat tu. Bila saya sebut gitu tak faham lah. Padahal ngaji dah sini tu. Tak ingat ustaz mengelama. Nah, tak apalah. Kukuk mana pun kena faham. Kena ingat benda ni. Tu pokok liberal tu halus cara dia. Kadang kita tak nampak kan. Okey, seterusnya kita pergi seterusnya. Syarah, cuba kita tengok syarah ni.
Sebenarnya saya sebut ni kalau tak faham boleh tanya lalu tak perlu tunggu hujung siaran kita ni. Aku tak ingat nak tanya gapo. Kalau nak tanya boleh tanya lalu waktu molek lah. Biar dua hala. Okey. Saya pergi seterusnya. Cuba kita tengok syarah ni. Allah Azza wa Jal melarang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat di Masjid Dirar. Ini dia panggil Masjid Dirar. Dirar ni maknanya kemusnahan. Dirar itu makna kemudaratan. Yang dibangun oleh orang munafikin untuk mendatangkan kemudaratan kepada Masjid Quba. Dan untuk berbuat kekafiran terhadap Allah SWT. Rupanya dia nak mengalih pandangan masyarakat daripada pergi Masjid Quba, pergi kepada masjid dia. Enggak, orang munafik ni kaya di Madinah. Kena ingatlah sejarah munafik ni, kenapa timbul munafik ni kerana politik. Abdullah bin Ubay tu dia hendak ditabarkan sebagai ketua di Madinah selepas peperangan Fijar, Hirbul Fijar. Peperangan itu berlaku, sebenarnya peperangan itu berlaku ketika Nabi sebelum Nabi jadi Nabi lah. Sebelum Nabi umur 40 berlaku peperangan Fijar. Peperangan ini berlaku di kalangan masyarakat yang tinggal di Madinah. Antara Aus dan Khazraj lah, dan beberapa kelompok lain. Kesan peperangan itu pemimpin-pemimpin senior ni boleh katakan mati semuanya. Tinggal hak muda-muda. Jadi menyebabkan mereka susah nak latih pemimpin sebab tak ada hak betul-betul berkelibat. Pada waktu itulah Abdullah bin Ubay selalu menonjolkan diri dia. Ini mengikut kajian Dr. Ahmad As-Sallabi dalam kitab dia. Dan orang setujulah sebab dia ni pandai bercakap. Dia jenis orang munafik. Memang dia pandai. Kau dengar ceramah dia kepala kita. Jadi kita nak lantik dia. Tapi Aus dan Khazraj ni dia tak puas hati. Tapi tak ada arah, tak ada pilihan. Tiba-tiba dalam tempoh itu dia dengar kata ada orang dakwa jadi Nabi di Mekah. Pok dia hantar wakil pergi siasat. Dia kata betul. Bila dengar dia baca Quran memang betul. Nabi sungguh ni kali ni. Sebab tu dia hantar jadi Aqabah Ula, Aqabah Thani tu. Kan itulah sebenarnya. Ni sepatutnya orang jadi mimpi kita, bukan hak tu. Bukan hak Abdullah bin Ubay tu. Aqabah pertama tu pujuk Nabi. Menyatakan Islam dan pujuk Nabi. Aqabah yang kedua tu memperkukuhkan hubungan. Dan Nabi sebelum Nabi pergi, Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni saya sebut ringkas, Mus'ab bin Umair pergi baca ayat Quran kepada Sa'ad bin Mu'adz itu. Ingat tak Sa'ad bin Mu'adz? Baca Quran tak ada habis beberapa ayat. Dia pergi tutup mulut Mus'ab. Akhir sekali masuk Islam Sa'ad bin Mu'adz. Bila dia masuk Islam dia kata aku akan pergi. Ni saya sebut ringkas ni banyak lagi, panjanglah. Dia kata aku akan pergi ke setiap buah rumah sebab dia ni ketua Aus. Dia ni Sa'ad ni ketua Aus, Sa'ad bin Mu'adz. Dia aku akan pergi setiap buah rumah. Dia pergi dakwah daripada pintu ke pintu. Tempoh 9 bulan saja, tidak lebih. Ada setengah ulama tak sampai 9 bulan. 85 buah rumah masuk Islam. Cuba bayangkan sebuah rumah tu 8 orang. Cuba bayangkanlah. Dia Sa'ad bin Mu'adz ni mati dalam peperangan Khandaq. Kena sikit ya, katanya selisih anak panah. Anak panah tu dia rendah dalam racun, kena sikit ya, borak tak berhenti dah, mati dalam Masjid Madinah. Nabi kata bergegar tiap aras bila mati dia kan, dalam riwayat sebut. Dia tu. Kalau saya nak sebutnya bila Nabi pergi tu, Nabi asah ke Masjid Quba, tempat kita pergilah. Nabi kata maya Masjid Quba ni 4 buah masjid lebih. Dari setengah riwayat sebut 3. Dari riwayat lain dia tambah Masjid Quba, Masjid Mekah, Madinah, Aqsa dan Quba. Sebab tu kita pergi, kita ziarah Masjid Quba tu. Dan ada kelebihan khusus. Jadi bapak munafik dia fikir kita kena ada satu center kita untuk kita memporak-porak. Jadi asah masjid tu untuk merosakkan kesatuan umat dah. Nabi tak tahu. Nabi tak tahu niat dia tu. Nampak molek. Bapak munafik ni memang dia pakar dalam bidang ni. Bidang nipu ni memang dia nombor 1 lah. Sebab tu Allah sebut gitu. Tu. Jadi mana tak boleh tempat tu, walaupun masjid pun tak boleh. Kalau sudah fungsi dia jadi gitu. Sebab tu kita jumpa banyak dalam hadis Nabi kata, kamu jangan lakukan aktiviti dalam masjid sehingga hilang fungsi asal dia dibina. Apa tujuan masjid dibina? Jangan kita buat sesuatu jadi hilang tu. Sebab tu setengah ulama kata boleh nak berniaga dalam masjid, tapi dengan disiplin sehingga tidak berubah asal masjid. Ini jadi sebuah kedah masjid. Tak boleh lah kalau jadi gitu.
Kena kira lah. Kalau Imam Abu Hanifah memang dia kata gitu. Muhammad bin Maslamah Tuaqul Malik pun dia kata boleh masjid. Cuma kita kena fikir, kena urus dengan baik. Kita boleh buat pun tempat kanak-kanak. Mana masjid boleh jadikan sebagai kompleks, tetapi masjid itu mesti dikekalkan fungsi dia seperti asal untuk ibadat. Kalau berubah tu terganggu tu tak boleh. Itu pandangan kebanyakan. Dan pandangan itu memang sesuai sama kita. Yusuf Qadawi pun terima tu. Tu sebenarnya sebab tu masjid ni bagus ni kita buat biar mesra semua peringkat. Kalau tidak kat pergi budak mana tahu untuk siap culik mata tu dah. Nak cabut putih mata. Budak kata takutlah. Gimana tidak ketemu. Nah, apa tu? Sebab dia kira budak-budak ni waktu siap pun dia tak faham molek. Mari budak-budak ni dia akan mengganggu. Sepatut dia kena celak juga kau tua duk buah tu. Ada buah di belakang tu. Dia kena celak gitu juga kau tua tu. Jadi maknanya kena faham lah. Kena faham ni. Cuba kita tengok lagi. Mereka yang orang munafik itu minta kepada Rasulullah agar mendirikan salat di masjid Dirar itu, agar mereka dapat menjadikan perbuatan Nabi sebagai alasan pembenaran mereka demi menutup kebatilan. Jadi dia kalau Nabi pergi, kalau kita kecek bahasa kita, dia akan ambil gambar, ambil video, dia pun viral. Tengok Muhammad mari pak kita, Muhammad pupuk kita. Sudah buat press conference pula. Berhimna buat dia buat dia punya sedar video ni. Itu. Jadi masuk dalam akhbar dia. Mengikut doktor Ali Ahmad As-Salabi ni, dia kata di Madinah ni zaman Nabi, pupuk munafik dia ada media dia. Dia ada media dia. Mana dia kuasai ni media masa ni, dia ada cara dia. Sebab tu lah bila berlaku, kalau kita tengok kisah Aisyah tuduh zina, dia lah cepat siapa tu. Dia ada cara dia. Ni pupuk ni. Bayangkan kalau Nabi pergi, dia akan guna tu. Jadi nampak betul lah dia. Oleh kerana itulah, maka Allah Azza wa Jalla melarang dan memerintah agar Rasulullah jangan pergi ke Masjid Dirar, bahkan kekal salat di Masjid Quba yang dibangunkan atas dasar takwa kepada Allah dan Rasulnya, atau di Masjid Nabawi. Sebab ulama khilaf ni. Kalau dalam kitab Mushkilul Athar, kita bincang dulu di Masjid Telipuk tu, ramai ulama kata ni mana Masjid Nabawi. Walaupun ulama kata ni Masjid Quba yang dimaksudkan dalam ayat tadi. La masjidun ussisa 'ala taqwa fi awwal yaumin. Tu mana Masjid Quba. Tapi ramai ulama kata Masjid Nabawi. Dia ada perbincangan. Jadi perbincangan itu Imam Tahawi muka ke riwayat-riwayat lain, memang kita nampak Masjid Nabawi. Tak apalah, boleh rujuk dalam itulah video itulah. Baik. Kerana ada perselisihan para ahli tafsir tentang masjid yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Kemudian tak apalah. Kemudian Allah memuji orang-orang yang mendirikan masjid tersebut kerana mereka telah membersihkan diri mereka daripada kesyirikan dan perkara-perkara najis, dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Mana ayat ni menyebutkan kelebihan sahabat-sahabat Ansar yang berada di kawasan Quba itu. Mereka suka sangat bersuci. Memang dalam banyak hadis dalam Sunan Nasa'i pun sebut, Tina pun kita tanya Nabi. Kalau berkenaan dengan hid yang kabut, tak malu tanya Nabi. Sehingga dipuji oleh Allah. Bapak Ansar lah. Jadi bapak ni duduk mana asal? Asal di Quba lah disebut. Sebab tu ulama kata ni Quba ni bukan Masjid Madinah. So kata dah. Hak wanita tanya tu Ansar tu duduk di Madinah. Tu khilaf ulama lah. Tak apalah mana pun ulama ada buat kesimpulan. Sama ada kita kata Quba ke Masjid Madinah ke, semuanya ussisa 'ala taqwa. Hak diasahkan di atas tafriq, atas untuk memecah belahkan masyarakat. Hak tu masjid tu, pokok munafik tu. Dia panggil Dirar tu. Masjid Dirar itu. Baik. Antara faedah ayat ini, yang pertama, larangan menyembelih kurban kerana Allah SWT di tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih bagi selain Allah. Hal ini merupakan kias dari larangan salat di masjid yang dibangun atas maksiat kepada Allah. Ini isunya isu tempat. Walaupun tempat tu zahirnya nampak baik, nak pergi sembelih binatang, tapi tempat tu tempat dulu sembelih dinazarkan kerana berhala. Sembelih diniatkan untuk berhala. Tak boleh. Hak ni pula masjid tempat juga, tapi dibina tu dengan maksud untuk tafriq, untuk memecah belahkan masyarakat, untuk merosakkan perpaduan umat. Tak boleh.
Maknanya kena beringatlah. Di sinilah saya buat, sini saya ada catat sikit. Ni termasuk dalam Sadduz Zara'i, bahawa tempat ini kita kena mengambil kira. Tempat itu kena ambil kira. Tempat itu dia ada pengaruh juga. Kalau dulu tempat kita ni, antara tempat yang menjadi tempat pemujian ialah pokok besar. Ingat tak? Pokok besar. Kalau pokok besar, pokok jamu-jamu besar. Ingat cerita saya sebut tu. Kita duk main, duk cari buah getah lah. Dia dulu Kubah Khiyar tu, jalan nak pergi Wakastel ni, antara jalan tu dengan istana negeri tu. Situ dia kawasan hutan tu, tebal lah hutan kawasan. Di situ dia tempat pemujian. Dia beberapa pokok besar. Dan saya pernah masuk situ. Ramailah budak-budak. Jumpa lah ayah golek. Masuk dah. Dia bakar siap. Boleh makan selalu. Ada beberapa bahan lain. Kita duk mecak dah. Mecak dah bahan mana. Teliu lah. Kita kata ni kata sukut dah pak kita ni. Seekor ni. Tapi ada kata tak boleh ni. Sebab dia tak tutup, takut kotor. Kita pelik-kelik royak ketuk. Tuk kata mana? Kita royak. Dia bocok. Kita kata apa bocok? Cangkul lah cak ni. Bawa cangkul. Apa? Dia gitu, dia gali lubang. Dia ambil sekali dengan sakok-sakok tu, masuk dalam lubang, dia kambuh. Kita kata nyawak gitu. Kita sebut tu nak makan. Dia kata lain kali kalau pupukmu jumpa ayat gini royak aku. Tuk saya kata kau budak-budak lah. Dia pun royak lah tak boleh ni. Ni makan syaitan ni. Hot tu ya kita boleh faham je. Syaitan tak boleh kalau gitu. Ayatnya pemujaan ni memang berlaku. Bukan kata cerita yang jauh daripada kita. Tidak. Masyarakat kita memang berlaku. Dia ada lagi beberapa buah. Ada beberapa butir buah. Lepas tu ada rokok. Saya ingat lagi tu. Pokok besar lah. Dia pokok tu dia macam dia ada lubang tengah. Dia letak gitu. Tu pemujaan tu. Kita tak faham apa pun bila tok saya sebut gitu. Tapi lepas tu kita rupanya muja. Dia merah. Dia Kubah Khiyar tu bukan kawasan hulu. Ayatnya masyarakat kita ni berlaku bukan begitu. Jadi kalau tempat-tempat lagu tu tak? Maknanya kalau ada orang nak pergi tu bahaya tu, tepat tu sendiri. Kalau saya ambil contoh lain, dia panggil Zatu Anwa' dah lah. Ingat tak cerita tu? Ni kita bincang ni sebenarnya kita bincang tentang tepat tu. Sebab bagi setengah orang tepat tu mengganggu dia. Bagi setengah orang tidak. Dia dalam Arab jahiliah dulu dia ada satu pokok yang dia anggap keramat, nama dia Zatu Anwa'. Setengah ulama kata bukan nama pokok, tapi disebut kerana upacara yang berkait dengan pokok. Zat Anwa' ni pokok yang orang-orang kafir ni dia pergi letak senjata di situ. Kalau dia nak pergi musafir, nak pergi dia letak senjata. Sebab bila letak senjata tu, pokok tu akan memberi unsur kesaktian kepada senjata tu. Akidah dia lah. Jadi sahabat Nabi pun ada pengalaman dalam gitu. Tapi bila masuk Islam, ada sahabat Nabi yang baru-baru dia kata, molek juga wahai Rasulullah. Dia kata pada Rasulullah gitu. Molek juga kalau kita ada juga pokok lagu tu. Nak juga lagu tu. Tu Nabi marah tu. Nabi marah tu. Sebab tu dia ke Senoma, hak pokok hak di pokok pernah Nabi tu lah. Hak pernah Nabi berhenti acak-acak kali. Zaman Senoma pokok tu ada lagi. Pokok tu rendang lah. Tiba-tiba dia tengok, nampak ramai orang hidup di pokok tu. Yang hidup selon di situ. Kau duduk tafakur, kau takafur. Senoma bimai, bahaya ni. Orang kita ni bahaya. Senoma cabut, siapa kakak. Saya nak sebut contoh lain. Ni. Contoh ni saya ingat baca. Dulu saya pergi ke Mekah satu kali tu dibawa ziarah. Dia panggil Masjid Qa' dia panggil. Ya ada. Asal dia sekali itu dah Masjid Qa'. Kita kata apa Masjid Qa' ni mana ni bucu ni Qa' ni mana ni? Bucu tempat saja ni Qa' dia panggil. Sebab tu kita Qa' tu kali dia bahasa Arab dah Qa' atas kepala dah. Banyak saya tengok. Orang kita panggil so'oh. Bahasa Arab tu so'oh tu bahasa Arab asalnya. So'oh. So'oh tu mana sekok lah. Banyak kuat pengaruh bahasa ni. Cerita dia begini. Tapi cerita ni tak betul. Syekh Muhammad Al-Aushi tu sebut tak betul cerita tu. Kononnya bila Nabi balik daripada Taif, Nabi balik pada Taif, ketika Nabi dihalau dan dipukul sampai luka Nabi ke, Nabi berhenti di tempat tu. Nabi tukar guna siku. Dia guna qa' ni lah. Tukar situ. Dan Nabi rehat situ. Dibuat masjid situ. Dibuat masjid.
Jadi cerita tu mutawif kita tahu. Mutawif kita tahu. Nyagi buat sebagai tempat lawatan. Dan dia cerita pelik-pelik lah. Bila saya masuk ke masjid tu terbakar setengah bumbung. Quran pun buruk, orang tak guna. Dia pergi semaya di situ. Saya duduk keluar. Pergi masuk tengok waktu tu bik luar. Kata bahaya. Klik hotel kita pun cari dari internet. Rupanya ada fatwa daripada Saudi. Tak boleh pergi ke masjid tu. Tak ada satu hadis pun. Tak sabit. Bahkan banyak berlaku khurafat di situ. Orang pergi lepas nazar di masjid tu. Tak ada, tak sabit satu nas pun tak ada. Orang kita ni tak tahu paleka, ikut orang royak. Tu. Enggak orang itu ni dia nak duit. Kayak kita mutawif kalau pergi 2 tempat sekian kena bayar. Pergi 5 tempat kalau tambah 2 tak kena bayar pula. Rupanya dia nak kok kita tu. Na'udzubillah min zalik. Benda-benda gitu dah. Orang kita pakai terima ya. Cuma kita ngaji ni aku tak je bunyi ni masjid kok dalam ngaji sirah. Saya klik di hotel tadi. Tengok cara waduh sungguh masjid kok tu. Qaf alif ain. Kok tu. Rupanya pihak Saudi sudah dapat dah maklumat. Dia awak keluar atas nama fatwa tak boleh pergi situ. Terlibat dengan perkara bid'ah dan sebagainya. Patut kita pergi pun tidak dimarahkan, terbakar ada separuh dinding tu. Quran berabun atas-atas ni. Tiba-tiba orang kita ni dia tak kelih tu benda-benda gitu. Dia tak anggap tak boleh lah sebab Nabi gitu kat siku dia situ tu. Lagu tu orang kita ni. Sebab tu saya baca kitab Tabarruk itu. Semua tu kerana nak ambil berkat lah tu akhirnya tu. Jadi nak ambil berkat ni tak ada disiplin. Ke dalam agamanya ada disiplin. Orang kita ni silap-silap kalau Maulana duk ngaji, bila Maulana tak ada nyambil mikrofon ni buat berkat. Moga Maulana nak guna dia belilah sini. Apa nak ambil berkat tu mesti kena air liur dia sikit tunggu dia kecek ke dekat ni. Bukan boleh kira orang kita ni. Nak ambil berkat ni dia ada disiplin dia. Dalam kitab tu bincang Syekh Profesor Nasir Judai'i tu. Dan itu bagi saya duk tengok dalam beberapa buah kitab Tabarruk tu paling lengkap. Tu yang kita baca tu. Boleh nak ambil berkat, tapi kena ada disiplin. Kalau tidak dia jadi rosak. Bahaya. Sebab berkat ni memang ada. Bahkan dia kemuka dalam Quran berpuluh ayat Quran. Dia sebut kalimah berkat. Ramadan al-Mubarak. Tu kalimah berkat tu. Ni berkat belakang pergi kubur nak ambil berkat. Betul. Lagu mana nak ambil berkat kubur? Nabi kata zuru kuburakum fa innaha tudzakirukum. Pergilah ziarah kubur, dia boleh mengingat pada mati. Pergi ingat pada mati, bukan ingat pada orang mati. Pergi kita doa untuk dia supaya Allah beri keampunan. Hak tu Nabi ajar disiplin dia tu. Tidak boleh mengotori kubur. Pergi kubur jangan duk cakap benda-benda tu. Doa untuk dia. Tiba-tiba pergi duk kecek dengan orang mati. Duduk minta doa dengan dia. Ataupun minta doa supaya dia doa pada kita. Makna ada akidah lain pula. Pergi dengan bawa satu akidah lain. Itu maknanya nak ambil berkat dalam situasi begitu. Tidak menepati disiplin. Sebab tu dia bincang tu. Dan dia bincang khusus ambil berkat dengan kubur ni. Kadar yang mana? Setakat mana yang dibenarkan dalam syariat? Kalau kita langgar kadar itu, dia rasa dia boleh jadi masalah lain. Itu perlu kita tahu. Maulana ni ada disebut Maulana. Mana dia tak silapnya kain sajdah ke tugu dia tugu dia meninggal dah. Tak silapnya Mufti Wali Hasan, tak silap dia pernah sebut. Ada dengan dia. Tapi dia sebut dia tak ajar rebuh minaya tu. Tak ajar buat tu. Tapi bila tengok sebab tugu dia mati sebagai tenaga pengajar hadis lah. Tolak atas kursi roda tu mengajar hadis lagi. Siapa begitu sekali. Dan itulah juga Tugu almarhum Tugu Mufti Besar Kelantan Tugu dia juga. Jadi ambil tu bila tengok tu jadi semangat nak mengajar hadis. Tu berkat gitu tak apalah. Ni jadi lagu lain. Bahaya tu. Sebab saya dulu ada ambil sebab mungkin kita tak tahu kan. Kerih jubah kita ambil hak Tugu tarikat. Sebab dulu saya terahlah 2 tahun terah masa tarikat atas lagi. Siapa dia cahaya kata dia kerih. Kuih berapa sembilan. Lepas tu dengar kat jubah dia. Bila kita tosik, kita nak berhenti. Kita tak ada nak atas, dia mari ambil. Orang kata mujur molek. Tidak menyusahkan kita. Sesak. Kok luar ni nampak molek. Bila masuk dalam tu, betul lah. Kalau ada ustaz kata supaya cah, betul. Memang betul.
Duduk luar tak nampak, masuk dalam. Saya ni siapa dia benar masuk dalam tempat dia panggil tempat khulwah dia. Dalam bilik dia tu, Allah dahsyat. Saya duduk tu kan diri belum ni. Tengok benda-benda tu masa tu kita ngaji hadis tu. Oh kata betul lah Tok Guru kata tarikat ni sesat. Luar ni molek, dia baca Quran ni tak tengok dia boleh hurah Quran ni gini-gini. Memang ingat molek dia. Dia bertengok Quran gitu dalam tafsir, mari diikuti. Rupanya tu amalan dia di luar daripada pandangan mata kita. Dia tunjuk gambar isteri dia di alam dunia. Kata tak ada apa dalam ustaz ni nak kita tu. Tu saya kata tak boleh ni. Gambar tu kita kenal siapa gambar tu. Seorang artis terkenal. Kata bahasa Tok Guru ni tu. Malas sebut nama lah artis ni. Artis tu besarat dah. Dulu terkenal comel lah artis ni. Kata biar betul tak. Ini kata saya tanya dia nak nyanyi sesat. Kita duduk luar kita tak nampak. Sebab tu bagi saya tak sah. Nak ikut Nabi tu betul-betul. Kalau beza sikit Nabi jangan ikut lalu. Tu mudah untuk kita orang awal. Nak berhujah-hujah kita tak erti. Kalau kita duk ngaji biar kita faham. Sebab tu Imam Syafi'i kata, orang ni sudah dikira berilmu kalau dia boleh beza hak mana betul kan tak betul. Walaupun tak boleh nak berhujah. Sudah dikira ada ilmu dah. Tetapi kalau tak boleh beza, walaupun bunyi halil ketak pun, tapi tak boleh nak beza bila mari sesat lah kufur serupa. Tu tak boleh ilmu tu walaupun PhD pun. Orang duk sibuk kalut sesat dia relax. Gabria lagu tu. Sebab tu saya kata lepas hari nak minta tolong bomba dah sekat jaga sesat ni. Itu jadi teruk benar lah. Sehingga saya kata bahaya. Kalau saya nak sebut ada apa yang Nabi sebut dalam hadis hak berkenaan syirik ada berlaku dalam bilik dia tu. Wasbih tu daripada rapat di siling sampai bawah. Kecil. Gambar tu ni, batu tujuh jenis batu, semua ada azimat bertepek dini tu. Allah kata bapa jadi gini. Kalau mati lagu mana tak tahulah dia tu. Pakai jubah pakai serban tu. Itu memang sebab tu bagi saya kena hak tu sebutir banyak nengu kita klik neng bertobat gagal gitu no. Itulah. Jadi mujur juga kita ngaji hadis. Kalau tidak dia ajak pergi Mekah dengan dia, tak payah naik motorbike, kata Allah menegur. Dia ajak, tapi tak ada pergi. Dia ajak. Saya tanya dia, biar jangan ayat kau orang ni. Saya tanya, pergi lagu mana tu? Dia kata kita terbang, biar anak bawa. Terbang apa? Terbang gini tu. Bukan sport pemain itu. Mana standard lah gini ni. Tak tidak dosa kau ni kan? Lelah kat lah gini. Kita kata saya enggak kita tahu tak boleh seorang gitu. Kata jalan Ustaz ni. Kita terang kata. Boleh lagi. Masa tu tengah perang di Soviet di Bosnia. Tahu bila tu agak tu? Masa tu guru kita kata, apa tak pergi Bosnia pergi perang. Tu bahaya. Tapi bahaya ke lah. Nabi mujur sebab tu anak ni tak. Mujur Tuhan jaga kita. Dalam ramai-ramai tu anak dua orang ni saja tarik dia. Hak lain ikut terus. Tu. Kita nasib baiklah. Tapi kita pun fikir rupanya sesat ni dia akan sampai situ. Tapi mula-mula setahun pertama tak nampak apa satu bagus puji kita. Apa Quran ni? Bukan kata tak apa Quran. Bukan hafal Quran saja. Dia ingat sesa tu makna kalimah tu. Sebab saya ni asalnya ikut kuliah tafsir dia. Patut kata dia ni ada ilmu lebih dalam daripada tu. Tak. Maulana ajar ni tak dalam mana lagi agak ni. Ging aja kena gitu. 7 bukit Sulu. Takut ketar. Dia letak kita je tinggal kita seorang dalam tu. Tak apalah nak buat perasaan takut. Kononnya nak kekal takut hanya kepada Allah. Nak kecing maksud. Tapi tak apalah kita ikut. Lepas tu boleh kerih tu. Apa hati-hati ni sebab tu bagi saya saya nak sebut gini orang-orang yang sesat ni mesti dia lalui pengalaman ya. Tapi oleh kerana mungkin dia tak mengaji, tidak di bawah bimbingan ni, kita pergi dengan dia lepas tu pagi mengaji dengan Maulana tu kita boleh buat berbeza. Gini enggak Maulana bila dia sebut mengaji tauhid dia sebut apa ji ni dah main 3 je satu subjek
Kita kata, rupanya sesat. Tu cerita dia. Jadi saya tak pelik kalau ada siapa mereka ada dalam YouTube kata gini-gini. Saya tak pelik. Sebab hak dia terima tu banyak lagi dia tak sebut sebenarnya. Tak sebut ayat lah. Hak dia sebut kita naubah, banyak lagi tu dia tak sebut. Tapi bila pihak berkuasa agama dia akan buat tubik pula lepas hak lain lepas. Percayalah. Sebab kita tengok pengalaman kita dengan guru hak tadi pun dah. Dia tak sebut tu luar tu. Tapi dalam bilik dia, bila kita suluk, zikir sekali dengan dia, dia sebut banyak perkara. Syirik, terai syirik. Saya tanya bini dia hak nyata di muka dunia ni. Saya kata bini dia hak duduk ala bunia tu berapa orang mak? Kita panggil mak. Dia kata ada 2-3 orang. 2-3 orang. Tak jelas juga. Perawi tak boleh pakai lah tu. Lepas tu lagu mana umur berapa? Muda-muda dia tu. Hak tu dia beri gambar tu. Malah sebutlah gambar, takut sebut muka artis tu hidup lah gila ni. Kita kelih kita tahu dulu ni gambar artis ni kata berat lah tu guru ni. Dia kata orang punya, dia cerita lah dia cerita sesuatu tentang bini lah punya. Bini tua tu. Bini tua tu ala nyata lah. Lemah kita kelih atas motor neng kata berat kata lagu ni. Gak orang ikut dia, kita cerita nak ayat sebenarnya. Jadi saya ceritalah kepada orang lain, ramai berpuluh-puluh orang, tak betul ni ustaz ni. Tu kata, mu ikut separuh jalan baru tu. Tengok tu, tak cakap ayat kata. Jadi saya kata boleh kata ikut dia lah, kita lepas dah kita. Kita berlari, berhenti. Berhenti. Nak ayat bui. Berhenti bila dia pergi ambil kes bergapo tu seminggu sakit. Tu sifat ajaran tak betul tu kalau tu. Jadi sakit kita pergi rumah ayah saya jumpa ayah saya kata dah ambil ilmu tak pakai barang begini kena 7 hari mandi dengan air kelapa ajaran molek kalau gitu tu dia pun ni mesti ada sebab tu saya tengok dalam internet tu dia sebut naubah ke apa tu kecil tu ada lagi yang besar dia kata ubi akan datang kalau lelak kalau dibiarkan dia gitu sikit hari tu biar berat-berat lagi percayalah boleh tengok sendiri apa dia tidak setakat tu ajaran salah ni. Dia tidak setakat tu. Saya tengok sendiri dia senyum, ibu kaki tu dia senyum. Saya tak senyum. Kata senyum nak apa kata? Kelih kaki tak ada gamuk. Tapi orang ni bila kena masuk molek ajaran sesat tu dah, kecil bagi dia. Saya buat kajian tentang ayah peng. Dia kata, memang ayah peng ni dia tak ingat dia sebut sekali sebulan ke sekali seminggu. Air pen dia mandi air susu. Dia tadah dalam rokok tu dia minum pada pengikut dia. Kita dengar pun nak motah. Nak ayatnya minum tu air tu. Apa tahu tu? Saya sebut tu supaya kita nampak bagaimana cara ajaran Nabi sebenarnya tak ada tu unsur memperbodohkan akal manusia. Tak ada. Kalau ada nampak bodoh cara tu kena kaji tu. Sebab orang yang betul-betul ikut cara Nabi, apa-apa saja kita kembali pada Allah, dia tidak jadi sehina tu manusia. Kita menghinakan diri kita kepada Allah, kita akan jadi cemerlang di mata manusia. Tu ajaran tauhid. Ajaran tauhid. Yang kedua, cuba tengok, disyariatkan menutup jalan-jalan ataupun wasilah-wasilah yang boleh mengantar pada syirik. Apa saja yang kira-kiranya boleh bawa pada syirik, mesti kita tutup. Kita tu siapa kita tu? Kita tu mana kita semua lah. Dan yang paling besar tanggungjawab ini adalah pihak pemerintah. Sebab dia ada kuasa. Kita nak tutup lagu mana? Ada sahabat kita kata, lagu mana ustaz kalau kita pergi pegai dia? Kita pergi pegai dia tengah kuliah. Kata pergi nak tahu. Pergi pegai lagu mana? Silap-silap masuk je entar. Ya. Nak tanya. Boleh. Tengok dalam YouTube tu nama Sehari Makrifah. Sehari Makrifah. Kata? Dia ni ajarannya serupa dengan Ahmad Asman. Okey. Ni soalan ni mungkin yang belakang tak dengar. Ajaran Syahari Makrifah tu ada video dia tu, boleh tengok sendirilah. Dia kata dia ni tarikat tu kenali. Dia katalah. Tapi saya duduk di kapur tu kenali ni, tak tahu tu ajaran tu kenali. Tak ada orang amal seperti dia. Banyaklah dia ceritanya. Memang sesak tu, cara sesak tu. Dan dia telah kata nak ditangkap. Wallahualam tangkap ke tidak. Tu tak betul tu.
Memang salah. Dia kata dia ni bawa tarikat tu kenal dia. Panggil dia. Jaki panggil. Sebab saya bunyi tu memang katanya dia dah ambil tindakan. Masalah sama ketika Mak Laksamana tu banyak persamaan lah. Sebab Mak Laksamana ni saya pernah tengok buku dia. Buku dia ni teruk lah. Dia sebenarnya hak ni kalau kita perhatikan memang batiniah sebenarnya. Batiniah sebenarnya. Mana sesuatu yang dia tengok ni, dia tidak akan hurah secara zahir, secara batin semuanya. Saya tengok dalam buku Mak Laksamana tu, buku tu sebenarnya pengikut dia pergi photostat. Jadi kebetulan selepas dia tak buku tu dia tinggal. Saya pergi ke tempat tu, tak tahu. Saya pun tengok atas meja tu, ni buku nak tahu apa lagu ni. Kita kata tak. Dia hurah menara masjid tu zakat laki, dia tulis komplit. Patuh kecil-kecil ni farah perempuan. Dia mana dia hurah tu bukan ikut zahir, batin semua ada huraian. Bagi dia agama ni adalah lambang, simbol saja. Jadi dia akan faham sesuatu tu dengan makna batin lah. Sehingga Quran ni ada tafsir batin, ada tafsir zahir. Nabi ni tafsir secara zahir, macam-macam lah. Jadi duduk tengah kita, saya sebut pada Haji Photostat, saya nak ni, saya nak photostat saya kalau tak apa nanti saya buat tuai dia dulu, saya buat master duduk tengah buat tak ada sudah dia mari. Tak boleh ambil buku tu. Dia mari tu dia klif saya, kata tak jadi photostat dia tu. Bukan tak tahu, takut dia kenal kita. Tak jadi photostat. Dia ambil orang kata rugi molek kata hari ni. Tak utang hari ni kata tidak boleh buku. Tebal badan ni. Rupanya selepas tu baru saya itulah buku kitab suci dia. Lemuk penuh dengan lambai. Tak dia baca semua lah. Sempat baca masjid kan. Masjid tu penuh ni. Lambai tu. Kalau kita perhatikan sikit saya baca, nampak set saja dalam agama. Oh kata dahsyat tu Mak Laksamana. Allah saat itu saya tak tahu. Tapi saya dengar dalam video dia itu tu memang sesak lah. Macam-macam lah dia sebut pelik-pelik. Tapi dia sandar kepada Tok Kenali. Saya sedap tu. Sebab kita duduk Tok Kenali tak ada bunyi gitu. Itu memang sesak. Talih lagi tu. Dia begini ya. Dia dua perkara kena faham. Bila kita belajar ni, sama ada hadis-hadrat boleh ingat ke tidak dalil. Hak kita dengar tu ingat ataupun tidak dalil. Boleh berhujah ataupun tidak. Itu nombor dua bagi saya. Yang pertamanya kita boleh faham dan kita boleh membezakan bila kita berhadapan dengan situasi itu. Ni tak betul. Imam Syafi'i kata mana orang tu boleh ilmu dah. Cuma Imam Syafi'i bawa contoh ni dalam bab tajwid dalam kitab tu. Kita nak tahu macam mana orang itu sudah boleh ilmu tajwid. Pertama sekali dia baca betul. Bila dia baca betul dan dalam masa sama bila orang lain baca tak betul, dia kata tak betul tu. Tidak gitu. Tapi dia tak boleh nak ayat apa tak betul. Imam Syafi'i kata orang ni boleh ilmu dah tu. Basic tu dia boleh tu. Alhamdulillah ustaz tu. Tu. Gitu ya kita ni. Rasa bapak kita ni kalau tengok tak betul ni, mesti kita kata gitu. Dengan ngaji lama ketemu kata Maulana nak habis no. Kalau tak boleh nak kata lagi tak betul. No. Ngaji Bukhari benar. Tu memang masalah besar tu. Tu kena mandi Aisyah lah. No. Kalau sahabat tak tu. No. Tapi kalau nak mandi Aisyah ni mudah ya. Dia ada cara dia. Saya boleh tolong. Berat ada tak ngaji hadis duk tanya lagi boleh ke tak ni? Bolehlah tanya ya. Boleh lagi ke tidak tu mandi safar tu duk ngaji hadis lama tu tanya lagi. Benda basic tu. Baik, cuba kita tengok lagi kan. Jadi yang nombor dua tu ditutup jalan tu ni sadduz zara'i. Nak sekat mara bahaya. Jadi maknanya kita dan juga pemimpin dia kena seiring, berganding bahu lah. Boleh buat pada syirik ke tidak? Dia wajib kena tu. Sebab tu kita ada bincang ni. Hak ni misalnya contoh, saya ambil contoh dah. Saddu dzari. Dalam bab kita kata contoh. Kita kata tawassul, bab tawassul. Tawassul ni sebenarnya di bawah tabarruk. Kita nak bertawassul dengan orang mati. Bertawassul dengan kita masuk ke nama tu guru kita dalam doa tu dia panggil bertawassul. Doa bertawassul dengan nama guru. Dia ada sebut ila hadrati. Hak ni sebiji Syiah ni hadis-hadis bukan sekadar dalam doa dia letak nama imam 12 dia. Dalam azan dia letak juga. Kalau cuba dengar dalam internet, asyhadu anna aliyan waliyullah, saya bersaksi saya Ali itu wali Allah.
Kita tak tahu apa. Kita kata memang dia wali pun. Kita tak tahu. Cuba baca dalam kitab ada wali tu dia tak serupa dengan kita dalam ta'arif Syiah. Wali tu. Wali tu kira pengganti Nabi lah. Seperti mana Nabi dilantik oleh Allah, wali juga dilantik oleh Allah. Cuma bila siapa satu tahap dia akan naik jadi imam. Dia ada tahap dia. Tu kita kena faham tu. Baik, yang ketiga dianjurkan salat berjemaah dengan orang-orang soleh yang bersih dari memakai pakaian kotor, najis dan sebagainya. Sebab apa? Sebab golongan-golongan sahabat yang beriktikaf di Masjid Quba, yang memakmurkan Masjid Quba seperti mana digambarkan dalam ayat surah At-Taubah 107 ni. Cuba tengok ayat semula 108. Fihi rijalun. Fihi itu kembali ke mana? Harah ja tu dengan majrur dia. Harah ja majrur. Fihi padanya, dalamnya, dalam masjid itulah. Masjid yang diasah ke atas takwa tu. Terdapat rijalun, orang-orang. Rijal di sini ni sebenarnya kalau ikut ulama bukan makna laki-laki ni, orang. Boleh jadi perempuan pun ada. Mereka suka membersihkan diri, suka bersih. Sentiasa bertaharah. Bersih di sini maksudnya dalam keadaan berwudu. Bersih daripada najis dan dalam keadaan lebih banyak gitu. Batal wuduk tu ambil wuduk lalu. Dalam syarah Al-Adab Mufrad ada disebut, ada seorang ulama tu, tua dah dia nya, dia cuma tak sebut nama ke dia ulama tu. Nak ayatnya dia nak terapkan kepada anak murid dia supaya sentiasa bertaharah ni. Musim sejuk di tempat musim setahun dia tak serupa kita. Dia mengajar waktu malam. Anak murid dia ramai. Gak kebetulan malam tu dia tu jenis buah napu. Sampai 23 kali dia ketemu, dan 23 kalilah dia ambil wuduk. Dia kata, "Bapa saya buat gini, saya nak ajar anak-anak murid. Janganlah baca hadis dalam keadaan tak ada wuduk. Walaupun tak apa, tak dosa, tidak sepokok hadis ni, tapi kok mana pun tradisi ulama. Tradisi ulama. Dia sanggup buat gitu. 23 kali. Ketuk dia ambil wuduk mula. Ketuk dia ambil wuduk siapa? Pada musim sejuk tu. Tua dah lagi dia ni. Dia nak didik anak murid dia. Sebab tu saya ingat sama ni, untuk guru saya, Maulana masa duduk ngaji. Kita puasa. Dia tak ayat. Duduk mata anak masuk tu tubik jeruk. Rupanya dia batal wuduk, dia ambil wuduk lalu. Tradisi ulama gitu. Tradisi ulama gitu. Itu ni lah. Dalam ni disebut dianjurkan solat berjumpa dengan orang-orang soleh. Salah satu sifat solehnya dah banyak hidup dia dalam keadaan berwuduk. Bukan wajib, sunat ya, tapi besar tu itu tradisi. Tradisi ulama kan. Baik, yang keempat diharamkan mendokong kebatilan, maksiat, kesesatan, kekufuran dan juga yang lain. Diharamkan. Jadi apa maksud dia ni? Sini saya pun ada catat ni. Maknanya orang yang ada kuasa, ni ada dalam kitab pun. Orang ada kuasa sekat, dia tidak sekat, itu dikira bersekongkol. Ada kuasa, kita ni tak ada kuasa, masyarakat ada tepik ala kuliah gini lah kita nak. Tiba-tiba tepik tarik tauliah. Moga dalam kuliah ni. Boleh tarik tauliah. Hak kuasa, tengok ada kuasa. Tauliah pun tak tarik. Biar gitu. Berak-berak pula saya tengok pedih pula sama Allah, siapa ke ni lah. Nak suruh anak tu jadi dengar kata, nak suruh jadi cerdik anak tu nak ambil air wuduk, tak ada air wuduk tu. Tapi jangan kau mak ngayah tak boleh ni untuk anak saja. Oh, besok tahu ketemu. Ambil air wuduk tu. Ajar siapa tu? Biarlah nak sebut lah, biar kena sebut. Ikut dia jadi warna pula. Saya kritik benda ni. Orang yang berjawab dalam bab agama kata mana? Kita tak boleh bertindak sebab dia tak kata, Nabi kata. Fikir dirilah lagu mana. Orang yang ada kuasa boleh cash lagu tu. Saya tak boleh nak itu. Saya PM baru dia. Kata ni kalau lagu ni cara mikir sesak masyarakat ni. Clash pula dengan kita. Jadi tegas pula. Selagi dia tak kata, Nabi kata, biar ke dia lah, biar ke dia kata. Rosak lagu tu. Hak je bercakap tu yang boleh bertindak berdasar pada undang-undang. Tu berat ni. Maknanya anak sebut tu kan.
Mana kalau dia tidak bertaubat daripada tindakan dia tu, kita akan tuntut di mahkamah Allah. Ni orang ni jadi sesat masyarakat. Kita serius dalam bab ni, memang kita sebut tu sebab kita yalah sedih lah. Sedih. Kenapa dibiarkan begitu? Ni serambi Mekah ni. Nah. Yang kelima, penjelasan tentang bahayanya orang munafik. Orang munafik ni bahaya. Okey, yang keenam, wajib waspada terhadap orang munafik. Orang munafik ni hati-hati dalam huraya dia ada dalam bab politik. Dia boleh masuklah ke dalam bab politik, dalam bab perniagaan, dia boleh bermunafik dalam jadi orang alim, jadi orang baik. Semua dia masuk dalam apa saja. Dia ada orang munafik. Oh, tu bahaya tu. Tu. Dia mari dengar kuliah kita, bukan nak itu. Dia munafik. Dia nak report. Ada pernah tu dia tanya saya. Kita duk mengajar tajuk lain, dia tanya tajuk lain. Saya kata ginilah, tajuk tu tak berkenaan dengan perbincangan kita. Rujuk dalam internet. Orang kata, ustaz takut orang tu nak jawab. Dia tanya, "Dok," saya kata saya tidak takut. Cuma saya tak mau jawab. Dia kata, "Apa ustaz jawab?" Sebabnya jawapan tu budak kecil pun tahu dah. Saya kata, dia marah. Akhirnya saya kata gini, klik tanya bini awak. Kalau dia tak tahu, dia tanya saya balik. Kita kata gitu. Sebab kita nampak dah. Kita nampak dah pesen tanya. Kita bilang, kata jawab manusia ni gitu. Dia nak suruh keluar mulut kita kata. Kalau keluar mulut kita, dia boleh guna. Kadang ada mana. Sebab tu saya kata, munafik dia ada dalam semua peringkat. Tak kira mana pun. Kalau yang munafik tu bini kita sendiri, na'udzubillah, berat benar lah kita. Kalau yang munafik tu suami kita sendiri, dia boleh rasa. Ni sangat bahaya munafik. Sebab itulah, kalau kita perhatikan, dalam surah Baqarah tu, 5 ayat pertama, muka surat pertama tu, 5 ayat. 4 ayat. Ayat 2, 3, 4, 5 tu bicara tentang ayat 2 tu bicara tentang orang Islam. 4 ayat bicara tentang orang kafir. Berapa ayat? 13 ayat bicara tentang orang munafik. Hak bicara tentang orang Islam 2 ayat. 4 ayat bicara orang kafir 2 ayat. Cuba tengok semula. Tapi bicara tentang orang munafik 13 ayat. Jadi Buah Zahiri dia bincang kenapa begitu. Dan dalam kitab lain pun sebut, ini isyarat daripada Allah bahawa munafik i'tiqadi lebih bahaya daripada orang kafir biasa. Munafik i'tiqadi ni maknanya munafik hak kafir. Dipanggil munafik i'tiqadi. Ada juga munafik hak tidak i'tiqadi, orang Islam munafik. Hak Nabi kata alamatul munafik tu salah satu. Apa dia? Idza tumina khana, bila diberi amanah, mula-mula sekali idza takallama kadzaba, bila bercakap bohong. Wa idza tumina khana wa idza ikhtasama fajara, Nabi kata. Bila bercakap bohong. Dia tak bohong ni masa tak bercakap ya. Bila bercakap dia bohong. Bila diberi idza tumina khana, bila diberi amanah dia khianat. Wa idza ikhtasama fajara, bila dia berbantah balah melampaui batas. Bayangkan isu jarak sah ni, kau boleh tuduh Yahudi. Isu penjarak sah ni. Isu tu siapa tuduh ni ustaz cari makan. Bapa pergi ngajar, lepas tu semaya dan dekat ada jarak sah. Ni popok ikut Yahudi, ikut mazhab WHO. Tu orang tak panggil melampau ke tu? Orang tak panggil melampau gitu tu. Dulu dia ikut ustaz ni sunnah ke apa, tapi kerana kes tu, padahal boleh semaya pun Cuma hak tu kerana sebab bahah dari segi kedoktoran apa betul. Lepas tu orang seperti mana kita maklum, tapi tuduh macam-macam. Ni popok ustaz dia panggil agama wang, dia panggil. Bukan agama wang, kena ada G ujung tu. Tak melampau tu gitu. Sama kita tu. Menghirup udara sama, dia kata baru. Hak luar so kira berat dia kata. Pakai dia panggil ke ustaz dia duduk ngaji mamak dia panggil. Tak melampau tu habis tu. Tu. Siapa sebut teruklah. Semalam saya tengok dia hantar itu, terkejut kita baca. Dia sebut Yahudi terus. Duduk di Kelantan lah tu. Tak melampau gitu tu. Tu. Keutamaan masjid, wajib waspada. Keutamaan Masjid Quba menetapkan sifat mahabbah, cinta pada Allah yang sesuai dengannya. Bahkan cinta kepada Allah ini, dia gini, salah satu pembahagian syirik
Dalam ni dia tidak buat pembahagian tu. Tapi dalam kitab lain, salah satu dalam pembahagian syirik besar, syirik akbar ni dia panggil syirik mahabbah. Ni syirik mahabbah dia panggil. Syirik mahabbah ni mana dia letak cinta dia tu kepada yang lain setara dengan cinta kepada Allah. Kan Nabi pernah tanya Sayyidina Umar, siapa yang kamu paling cintai? Nabi kata, aku lah. Saya cinta pada diri saya, kemudian Allah. Nabi kata, tak betul tu. Sayyidina Umar pun betul balik. Oh, yang paling saya cinta adalah Allah, kemudian diri saya. Lepas tu dia sebutlah keluarga dia. Nabi kata baru betul. Apa maksud? Ulama bincang tu. Maknanya cinta yang dimaksudkan di situ ialah kita sanggup korbankan yang lain, tapi kita tidak akan sanggup korban agama Allah. Mana kalau kehendak kita bercanggah dengan kehendak agama, kita sanggup korban kehendak kita. Tu baru makna taat yang sebenar. Tapi puak-puak syirik, puak-puak kafir ni, puak-puak munafik, hak duduk bersama Nabi juga ni, duduk dalam Masjid Madinah ni, nampak saja dia cinta kepada Allah tu. Ada juga cinta, tapi dia cinta kepada yang lain selain pada Allah tu, nampaknya sama, ada persamaan. Tu dia panggil syirik mahabbah. Hak tu pun tak boleh juga. Makna cinta kepada Allah ni sehingga boleh meraih syurga Allah, cinta yang hakiki. Seperti mana Nabi ajar Sayyidina Umar. Makna kalau bertentangan kehendak kita dengan kehendak agama, kena korban kehendak kita. Kita kena pegang hak agama. Biarlah rosak kehendak kita pun tak apa. Sahabat Nabi sanggup tetap ayah diri dalam peperangan Badar, sehingga Allah puji dalam Quran. Mana ada orang sanggup perang ayah dia kerana agama, bukan kerana berebut saka, dah. Kerana agama. Itu ya. Begitulah hadirin. Yang kesembilan, anjuran untuk menyempurnakan wuduk dan bersuci dari najis, sehingga dipuji dalam Quran. Yang ke-10, niat berpengaruh terhadap berpengaruh dalam tempat ni, maksudnya begini, walaupun kita niat baik, tapi kalau tempat tu tidak baik, dia boleh memberi kesan buruk kepada kita walaupun niat tu molek. Jadi di sini sebenarnya Allah SWT dan Nabi memberi peringatan kepada kita, tempat-tempat yang boleh merosakkan akidah manusia perlu dijaga. Mana tempat yang boleh rosak akidah? Bukan kedai kopi, kubur. Kubur sejarah sudah bukti macam mana orang sesat dengan kubur ni dia sesat. Ginilah mudah klik tengok dalam internet, taik ni, kena ingat taik ni. Bercakap dengan orang mati di kubur. Cuba taik tu tubik gambar siapa? Cuba taik. Pergi kat Google taik tu tubik. Bahasa Melayu kita. Duduk gini tokak kubur kecil. Minggu depan saya nak nikah anak saya. Dia royak ke tok guru dia dalam kubur tu. Ya, kalau orang lagu ni tempat kita pergi tak dicapai pak tu di baik rolah ni. Anak murid ramai, satu sekolah pergi, sekolah tahfiz. Keyakinan apa tu? Dia yakin tok guru dia tu lebih hidup. Bila dia masuk dalam kubur lebih hidup daripada semasa hidup muka dunia. Sebab tu dia boleh cakap. Lepas tu dia ayat lepas nikah anak ni, saya nak pergi buat umrah. Ustaz, tok guru dia ayat pada tok guru dia. Lepas tu dia ketawa. Mana soalan tok guru dia jawab. Dia dengar, anak murid tak dengar. Kalau siapa tahap ni nak buat payah kat lah tu. Siapa tahap tu. Maknanya kubur ni satu tempat yang perlu dijaga. Sebab tu ramai orang sesat situ. Ni pengajaran kita dah ambil. Sebab tu Nabi tak benar. Nabi tak benar. Cabai pak ni tidak tak tahu sih kalau pergi kedai kopi tak apa tu, tak ada orang sesat kedai kopi. Tapi kubur ni bahaya. Bukan zaman Nabi, sebelum tu lagi. Zaman dulu, zaman umat dulu lagi kubur ni jadi tempat sesat manusia. Sebab itulah Syekh Dr. Profesor Dr. Nasir Al-Junai'i bincang bab kubur dalam kitab Tabarruk itu. Itulah penting kitab tu. Okay, saya setakat itulah dulu. Untuk dalil yang kedua hadis tu kita bincang dalam sesi akan datang. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sambung sikit mengenai Ustaz sebut tadi. Boleh silakan. Berkenaan dengan perang Badar tadi. Banyak Rasulullah ambil keputusan untuk terima tebusan, sedangkan ayat Quran yang lain dan ayat Quran itu lebih mendapati pendapat Sayyidina Umar. Jadi macam mana sebenarnya nak jawab, adakah ada percengahan ke? Kita sambung soal tadi. Dia sebenarnya tadi saya isyarat suruh tengok dalam video tu sebab hak ni kita bincang baru kemarin pagi kemarin. Tak apalah sebab mungkin ramai tak pergi situ. Dia gini sebenarnya ayat tu, ayat 6, 7, 6, 8 tu, khususnya ayat 6, 7 tu maknanya nampak zahir tu seperti larang lah.
Tidak patut ni Nabi ni kerana nak tebus sel. Tebus sel tu berkait dengan harta lah. Tidak patut orang beriman. Tidak patut Nabi dan orang beriman nak tebus sel. Sanggup bebas orang kafir. Sebelum dia kuasai betul-betul kafir, dia bebas dah. Dalam ayat 68 tu, kalaulah bukan kerana maklumat terdahulu, bukan kerana ada dah sebelum tu, maknanya kebenaran daripada Allah, ayat tu sebut pasti akan diazab. Maknanya ayat tu isyarat mana perbuatan Nabi tu ada kebenaran. Cumanya ayat tu tak turun lagi. Ayat yang menunjukkan kebenaran boleh bebas dia punya tebusan tu duduk pada ayat 70. Ayat 7, 8, ayat 70. Maknanya dua ayat selepas tu, satu ayat lepas tu. Ayat 70 tu membenarkan dibebas ketebusan. Okay, cuba buka suratul Anfal. Kalau nak tengok, moga ada telefon belakang, tengok. Boleh tengok situ lah. Kalau nak ringkas boleh urut semua. Jadi begini ringkasnya. Maknanya dalam ayat 70 tu, sebab ayat 7, 8, dia macam ada isyarat kata tak patut. Tapi kalau bukanlah kerana ada kebenaran dari sisi Allah yang mendahului keputusan Nabi tu, bebas tu sudah ada dah keputusan Allah bahawa boleh. Kalau bukan kerana tu, pasti Allah akan azab. Padahal ulama kata tak ada lagi ayat yang menyebutkan boleh tu. Rupanya ayat tu turun selepas tu, ayat 70. Bui kebenaran. Cuba tengok dah, itu adalah ayat 70. Jadi yang mana ayat 70 tu sebut, beritahulah wahai Muhammad kepada orang yang kamu ambil tebusan tu, bahawa tebusan yang dikenakan pada dia tu, kalau dalam hati dia ada kebaikan, ada iman, Allah akan gantikan tebusan tu dengan sesuatu yang lebih baik, lebih besar daripada tu. Pok saudara Nabi ni antara yang dibayar mahal untuk pembebasan dia. Tebusan dia mahal, ada setengah riwayat kata 100 auqiyah. Tak 1 auqiyah ni beribu-ribu. Tak kalau 100 auqiyah berapa? Ada kata 80, ada kata 40. Jadi bila Abbas tu masuk Islam, bila dia dengar ayat 70, dia kata kalau tahu gitu, baik mahal lagi tebusan tu. Sebab apa? Sebab bila dia masuk Islam, Allah akan ganti duit tebusan tu dengan pahala yang lebih besar. Jadi makna ayat tu sebenarnya berpihak kepada Nabi. Makna Nabi membebaskan tawanan perang tu sebenarnya memang hukum boleh tu sudah ada dah. Cuma ayat tak turun lagi. Ayat turun pada ayat 70. Jadi kalau kita lihat, sebab tu Maulana dalam nota dia buat mari 5, tak silapnya 5. Bahawa sebenarnya tidak bercanggah. Sebab ada pendapat yang mengatakan bahawa Nabi dengan sahabat berijtihad untuk membebaskan tawanan perang. Tiba-tiba bercanggah ijtihad Nabi dengan ayat 7, 8. Jadi tak ada riwayat kata Nabi membatalkan dia punya ijtihad dia. Maka ada yang buat kesimpulan ijtihad Nabi tidak terbatal walaupun bercanggah dengan Quran. Besar tu kenyataan tu. Salah tu. Padahal tak bercanggah pun. Jangan kita lihat ayat 7, 8 saja. Apa tak tengok ayat 70 tu? Di situ dia banyak huraian. Cuma saya nak sebutnya poin yang keempat yang disebut dalam nota tu. Ni antara pendapat yang baguslah. Sebenarnya Allah tegur tu, tak ingat ayat tu, mana ayat tu? Surah Anfal, cuba tengoklah ayat 67. Saya baca sini sebab Anfal tu dia berkait dengan peperangan ni. Ayat 67 cuba tengok. Ayat 67. Okey, cuba buka tengok Quran masing-masing lah baru lebih nampak. Okey, 67. Maka nali nabiyin. Cuba tengok ayat, jumpa. Maka nali nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Itu ayat 70, 67. 68. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Ayat 70 kita tengok selepas. Ayat itu dulu. Ayat ni lah yang dikatakan bercanggah dengan pendapat Nabi bebas tawanan perang kemudian dengan cara bayar tebusan. Cuba tengok ayat ni. Makana tu mana la yang bagi. Makana tu mana la yang bagi. Tak sepatutnya bagi Nabi. Hak dia ada tawanan perang. Dia bebaskan sehingga dia perkukuhkan kekuatan Islam dengan bunuh semuanya pokok kafir di muka dunia. Ni bila bebas. Kalau bunuhlah, biar kafir baru dia terasa lemah sungguh. Tiba-tiba bebas. Hak bebas pula pala-pala tu.
Tu. Cuba perhati ayat ni. Turiduna aradad dunya wallahu jadi bebas tahun apa dengan diambil tebusan. Tebusan tu duit tu, harta. Bapa buat gitu tu. Turiduna, mereka mahu aradad dunya, mata benda dunia. Wallahu yuridul sedangkan Allah naknya pahala di hari akhirat untuk orang Islam. Tapi nya duk nak ke harta tu gak kalau terjemah ke Kelantan. Jolo kan Nabi nak harta. Tu kita bincang selepas ni. Wallahu azizun hakim, dan Allah Tuhan yang maha gagah perkasa, maha mulia gagah perkasa lagi maha bijaksana. Tu ayat 67. Ayat 68, laula kitabun. Kalaulah bukan kerana kitabun di sini makna takdir, ulama kata. Bukanlah kerana takdir, mana ilmu Allah sudah ada dah. Kalaulah bukan kerana ketentuan daripada Allah, telah ada dah, sabaqah tu telah ada dah. Lamassakum fima akhadtum. Pasti lamassa azabun tu dijadi fa'il pada masa tu kalau ngaji bahasa Arab lah. Jadi saya terjemah ni berdasar pada uslub Melayu. Pasti azab yang besar akan menimpa mereka fima akhadtum, berkait dengan tebusan yang kamu ambil. Kayak berat tu ayat tu nampak tu. Seolah-olah ambil tebusan tu jadi punca pada azab. Tapi Allah tak kena azab juga. Sebab apa? Sebab telah berlalu dalam ilmu Allah bahawa Allah akan beri kebenaran. Padahal tak turun lagi ayat beri kebenaran. Ayat kebenaran ada mana? Ayat 70. Dan ulama kata ayat 70 memang turun selepas ayat tu lah. Jadi ayat 70, cuba tengok ayat 70. Ya ayyuhan nabi, kulli ma fi aydikum minal asra, in ya'lamillahu fi qulubikum khaira, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa yaghfir lakum, wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabi, ni ayat 70 ni. Turun selepas ayat tadi. Wahai Nabi, kul, katakanlah, sebutkanlah oleh engkau liman kepada orang yang fi aidikum minal asra. Fi aidikum minal asra ni makna tawanan perang. Dia dalam bahasa Arab ni, kalau kita nak terjemah kalimah dia betul, dia jadi makna lain lah. Sebab kita lah, beringat sikit dia tu tangan panjang tu, kita tengok nampak lebih kuat kita tangan dia. Oh, sakit kepala ke bahagian gitu. Hak ni pun gitulah juga. Dia panggil ke dia macam kias lah. Apa dia panggil, gitulah. Oh, dia ni berahi bawa mulut pergi mana-mana, duk bawa mulut ni. Kita kata memang orang bawa mulut, tak ada orang tinggal rumah. Oh, pahal lagu tu tak nak catch sakit kepala tu kau jenis betul pasal adik gitu. Jadi saya tu mudah kalau nak urang aja lah, fi aidikum min asra, mana wahai Nabi, katalah kepada orang yang mana mereka jadi tawanan perang kamu. Kalau Allah tahu, kalau Allah tak tahu sebut kalau ni. Kena faham lah bahasa tu. Kalau Allah tahu dalam hati kamu ada kebaikan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, pasti Allah akan bagi bayar kita atau pahala lebih besar daripada tebusan yang diambil daripada kamu. Dan Allah akan ampunkan kamu. Dan Allah tu memang Tuhan Maha Pengampun lagi mengasihani. Ayat ni bermaksud makna orang-orang kafir yang diambil tebusan ni tak serusing lah, dia tak rugi pun. Sebab kalau ada kebaikan, ulama kata khairah. Ni contoh, kalau dalam Bukhari pun khairah sini mana iman. Khairah dengan mana iman. Kalau ada kebaikan dalam hati kamu, mana iman, mana selepas tu masuk Islam, tidak sia-sia tu duit kamu, keluarga kamu guna untuk tubuh kamu berjumlah 100 auqiyah tu, tak sia-sia. Allah akan bagi ganjaran pahala melebihi daripada duit tu. Bila Abah dengar gitu, oh dia kata rugi. Kalau bayar mahal lagi pun tak apa, masa nak tubuh kita. Sebab Tuhan akan bayar lebih daripada tu. Mana kalau 100 auqiyah berkali Allah bayar pahala 1000 auqiyah berkali. Sebab apa? Sebab dia ada khair. Khair ni mana masuk Islam tu lah. Memang Abah masuk Islam. Jadi hak mana-mana masuk Islam tu tak rugi dia bayar tebusan tu. Sebab Allah akan ganti di hari akhirat dengan pahala. Hak tu maksud Allah. Allah nak pahala di hari akhirat. Ayat 97 tu, wallahu yuridul akhirah. Baik, sekarang ni timbul satu isu. Jadi hak Allah kata turiduna aradad dunya tu apa maksud? Untuk siapa ayat tu? Hak inilah ulama kata ayat ni merupakan tarbiyah direct Allah kepada di kalangan sahabat tu ada yang rasa kalau kita bebas tebus separat, bebas tebus apa ni tawanan ni dengan bayar tebusan boleh duit kita tarik ni. Tu maknanya kerana nak dunia.
Maknanya di sini hadirat, Nabi jaga generasi awal Islam. Dalam agama ni buat keputusan agama, jangan lihat pada harta. Oh, ikhlas sungguh tu cara sahabat tu, sehingga bila ada sikit ya dunia, Allah tegur selalu direct. Makna Allah direct tegur sahabat. Jadi maknanya ayat ni kalau kita duk bincang ni, dia melibatkan 3 pihak. Pihak mana? Pihak Nabi. Pihak Nabi ni mana Sayyidina Abu Bakar. Pihak yang kata molek kita bebas dengan bayar tebusan. Ni satu puak. Puak yang kedua, puak Sayyidina Umar. Kok kata kita potong, kok kita bunuh semuanya. Siapa Sayyidina Umar kata cara bunuh tu gini. Wayak ni cara bunuh Sayyidina Umar. Kita suruh keluarga masing-masing bunuh. Kok tawanan perang ni, kalau ada keluarga dia terlibat tawanan perang, keluarga dia kena bunuh. Dia sendiri yang pancung. Kan berat tu. Nak uji keimanan lah tu. Ni kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, kelompok yang mana dalam hati dia menyokong supaya dibebaskan tawannya dengan bayar tebusan kerana nak tebusan tu. Nak duit tu. Sebab tu saya perjelaskan dalam masa huraian tu bahawa sahabat Nabi ni mungkin dia orang susah. Sahabat Nabi ni hadirat, dia jadi tentera ni tak ada gaji. Nak mencukupkan keperluan hidup tu dengan cara bekerja. Tiba-tiba sampai waktu pergi perang. Sebab tu sahabat Nabi kata kita ni boleh hidup mewah sikit. Bila perang ada harta ni mah bolehlah makan sedap sikit. Tu sahabat Nabi. Bukan gaji berjuta-juta. Boleh pencen 90,000. Tidak tu hadirat. Sahabat Nabi ni tidak gitu. Jadi kalau mesti mari kalau kita tertik baik kita bebas, boleh biti. Allah tegur tu. Maknanya sahabat ni satu generasi yang paling penting pada umat ni. Rosak generasi ni, rosaklah umat. Sebab tu Allah jaga sangat tu. Sebab tu ulama kata kalau Nabi maksum, sahabat Nabi ni hifzullah. Allah jaga. Tu Allah jaga tu. Akhir sekali bila kena ayat ni sahabat betul mulanya. Oh tak boleh. Walaupun kita terima pandangan Sayyidina Abu Bakar, tapi jangan kerana nampak tebusan tu. Memang tebusan tu Nabi bui kepada sahabat. Dia termasuk ghanimah lagi tu. Memang sahabat boleh. Tapi jangan duduk situ. Janganlah keperluan dunia menyebabkan kita terikat hati dengan dunia. Itu pendidikan tu. Tak panggil tasawuf lagi kau gitu tu. Lebih pada tasawuf tu. Agak-agak kalau kita duduk di sahabat. Kalau anak sokong, molek bebas lah apa baik tu. Kita dapat dah berapa peratus oleh kita tu. Allah tegur tu. Bukan Allah tegur Nabi. Tak mungkin Nabi ni gila dunia, nak dunia. Tak mungkin. Saya nak bakar gitu. Padahal saya nak bakar habis harta bila dia meninggal. Dia tak ada harta. Dia kena faham. Jadi Allah tegur ni tegur ada dengan sahabat. Nabi pun tak tahu sahabat ada maksud dalam hati begitu. Kan kalau kita faham gitu, ayat pun tak bercanggah. Jadi nampak kebesaran sahabat tu. Tengok tu silap sikit. Padahal dalam hati baru tu Allah tegur selalu. Gak generasi ni kita tak percaya lagi. Generasi hak gini. Pasti generasi mana lagi kita nak percaya. Kalau kita tengok dari sudut tu kenapa betapa tingginya kedudukan sahabat dalam konteks agama. Sebab tu dia layak hamalatul Quran wa hamalatul ahadith. Sebab tu dia layak bawa Quran ke seluruh dunia. Layak bawa hadis ke seluruh dunia. Lagu tu jiwa dia. Gitu maksud dia. Gitulah. Mudah-mudahan boleh faham lah.